Ada satu soalan dalam WhatsApp. Dia tanya macam ni lah. Kalau suami meninggalkan hutang sahaja, harta tak ada satu pun, so hutang tu perlu dibahagikan ikut faraid ke? Atau si isteri saja yang tanggung hutang suami? Seorang yang meninggal dunia, dia meninggal atau mati dalam dua keadaan. Yang pertama, dia mati meninggalkan harta, dan yang kedua, dia mati tidak meninggalkan harta. Dua keadaan lagi pula. Dia mati meninggalkan hutang dan meninggalkan harta, dan yang kedua pula, dia mati meninggalkan hutang, tidak meninggalkan harta. Jadi dia keadaan yang kedua yang terakhir saya sebut ni lah dalam kes yang ditanya ini, iaitu seorang yang mati meninggalkan hutang, tidak meninggalkan harta. Kalau seorang itu dia mati, dia meninggalkan harta dan hutang, bermakna sebelum hartanya itu diagih-agihkan sebagai pusaka di kalangan ahli waris, maka terlebih dahulu diambil sebahagian daripada harta itu, dilunaskan hutang si mati terlebih dahulu. Itu wajib. Sebab harta peninggalan pusaka si mati ni dia kena buat 4 perkara. Yang pertama, gunakan harta itu untuk pengurusan jenazahnya, mandi, kapan, korek kubur dan seumpamanya. Yang kedua, dijelaskan hutangnya kepada manusia. Yang ketiga, dilaksanakan wasiatnya. Dan yang keempat, barulah diagih-agihkan sebagai pusaka. Yang kedua, kalau si mati itu meninggalkan hanya hutang sahaja, tidak meninggalkan harta. Soalan yang ditanya tadi, kalau suami itu perlukah seorang isteri saja membayar hutangnya? Waris-waris yang lain tak perlu bayar? Anak-anaknya kah, ataupun ibu bapaknya dan seumpamanya. Dalam hukum syarak, kalau si mati, dia mati meninggalkan hutang, maka ahli-ahli warisnya tidak wajib menjelaskan hutangnya. Tu kena ingat tu, tidak wajib menjelaskan hutangnya. Maka hukumnya hanyalah sunat sahaja. Sunat kepada ahli-ahli waris menjelaskan, melunaskan, melunaskan hutang si mati. Maknanya kalau ahli waris tak mau bayar hutang si mati, tu si mati tu dia ada masalah lah di akhirat kelak antara dia yang berhutang dengan orang yang memberi hutang kepadanya. Jadi di atas jalan ihsan dan berbuat baik kepada si mati, maka sunat kepada waris-waris si mati untuk menjelaskan hutang si mati itu. Persoalan berikutnya, kalau waris si mati nak menjelaskan hutang si mati dengan menggunakan harta waris, sebab si mati tidak ada harta, maka persoalannya, adakah waris tu perlu melunaskan harta hutang si mati berdasarkan cara kiraan ilmu faraid? Ilmu faraid contoh macam ni lah. Kalau si mati meninggalkan isteri, meninggalkan anak laki-laki seorang, anak perempuan seorang, kemudian ibu seorang, bapa seorang, kaedah dia isteri 1/8, layak harta pusaka, bapa 1/6, ibu 1/6, anak laki-laki dan anak perempuan mengambil asabah di atas nisbah, laki-laki 2, perempuan 1. Maka kalau tu harta pusaka, kalau hutang nak kena buat macam tu juga. Nak kena buat macam tu juga kah? Jawabnya tidak. Waris si mati yang ramai, kalau nak menjelaskan hutang si mati, mereka tidak perlu mengikut kaedah pembahagian harta pusaka. Sebaliknya, waris si mati ni boleh salah seorang sahaja tolong menjelaskan hutang si mati kalau dia mampu, atau mereka boleh berpakat beramai-ramai untuk menjelaskan hutang, atau sebahagian ahli waris saja yang bayar, sebahagian lagi buat tak tahu sebab tidak mampu. Macam itulah lebih kurang. Dan kalau waris mereka bersepakat, sekarang ni kita bayar hutang si mati dengan menggunakan kaedah pusaka lah, senang. Kaedah pusaka, isteri 1/8, bapa 1/6. Nak guna kaedah tu pun boleh kalau mereka bersetuju, tapi bukan syarat. Tu lebih kurang saya menjelaskan si mati kalau dia meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta, maka membayar hutang
si mati itu oleh waris, hukumnya adalah sunat sahaja. Tetapi kalau waris mampu, mereka ada harta untuk melunaskan hutang si mati, eloklah mereka menjelaskannya supaya si mati dengan orang yang beri hutang tidak akan ada masalah di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam.